kaum keluarga lain. Pemikiran toksik adalah digunakan. dan salam sejahtera, kembali lagi bersama BATV. Hari ini saya akan membahas tajuk yang berkaitan dengan kesan merkuri dalam berkosmetik. Kosmetik adalah rakan karib bagi setiap wanita. Ianya hadir dalam pelbagai bentuk dan juga dalam pelbagai kegunaan. Antaranya adalah krim pelembab, krim pemutih dan juga seumpamanya. Produk kosmetik ditakdirkan sebagai bahan ataupun persediaan untuk digunakan pada bahagian luaran tubuh manusia dan berfungsi untuk memperbaiki dan mencantikkan wajah. Selain daripada bahan aktif, terdapat pelbagai bahan lain yang terkandung dalam produk kosmetik seperti pewarna, bahan pemekat dan lain-lain. Bagaimanapun ramai pengguna kurang ambil tahu berkaitan isi kandungan yang terkandung dalam bahan kosmetik. Antara bahan aktif isi kandungan yang dikuatiri memberi kesan memudaratkan kepada tubuh manusia adalah raksa atau lebih dikenali sebagai merkuri. Kesan penggunaan merkuri dalam kosmetik ialah boleh mengganggu perkembangan otak bayi dalam kandungan atau bayi yang baru lahir. Bagi ibu hamil pula, penggunaan kosmetik mengandungi merkuri mengganggu perkembangan sistem saraf bayi di dalam kandungan kerana bahan berkenaan diserap masuk ke dalam darah ibu dan bayi. Individu lain atau bayi juga boleh mendapat pendedahan kepada merkuri di rumah. Pendedahan ini boleh berlaku melalui sedotan uap merkuri daripada krim yang mengandungi merkuri dan dipakai oleh ahli kaum keluarga lain di dalam rumah. Bayi juga boleh mendapat keracunan rasa melalui mulut sekiranya bayi tersebut menyentuh kulit ibunya yang menggunakan produk kosmetik yang mengandungi merkuri. Bayi yang menyentuh krim itu tadi akan memasukkan jari atau tangannya ke dalam mulut, seterusnya menyebabkan merkuri tersebut masuk ke dalam tubuh badan dan memberi kesan yang sangat berbahaya. Selain itu, merkuri bukan organik dalam produk pencerah kulit juga boleh menyebabkan ruam, penyarwarnaan dan parut pada kulit serta mengurangkan pertahanan kulit untuk melawan jangkitan bakteria dan kulat. Alasan keadaan kulat mengelupas dan kemerahan sebagai tanda tindak balas pemikiran toksik adalah tidak benar sama sekali. Sebaliknya, menekan kulit tidak serasi dengan produk berkenaan. Walau bagaimanapun, merkuri berfungsi untuk mencerahkan kulit dan berkemungkinan menghalang pengeluaran melamin yang di mana kulit tidak dapat menghasilkan warna yang dapat melindungi daripada cahaya matahari. Bukan itu sahaja, penggunaan merkuri dalam produk juga boleh menjejaskan kesihatan manusia. Hal ini kurang dititik beratkan oleh masyarakat kerana kesan sampingan ini tidak dapat dilihat dalam tempoh masa yang singkat. Dalam erti kata lain, produk merkuri ini akan mula menampakkan kesannya hanya selepas bertahun-tahun menggunakannya. Merkuri adalah bersifat korosif pada kulit yang bermaksud mengoleskannya pada kulit akan membuat lapisan kulit semakin menipis. Kulit mereka akan mula menjadi rosak, biru kehitaman, kusam, bahkan boleh mencetuskan masalah kanser seperti kanser kulit. Tidak hanya berbahaya kepada lapisan kulit luar, malahan bahan kimia tersebut dengan mudah akan diserap ke dalam kulit dan masuk ke dalam aliran darah. Kulit yang sering terdedah pada merkuri akan merosakkan pelbagai organ tubuh seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru dan juga mengganggu sistem kekebalan tubuh. Kini, penggunaan merkuri pada kosmetik telah terbukti berbahaya dan dilarang di kebanyakan negara. Merkuri yang seterusnya ialah menyebabkan berlakunya keracunan merkuri. Hal ini dikatakan demikian kerana wap merkuri yang terhirup paling sering menyebabkan keracunan. Sedangkan unsur merkuri yang tertelan ternyata tidak menyebabkan efek beracun kerana absorpsinya yang rendah. Namun, itu tidak akan terjadi jika seseorang itu memiliki fistula atau penyakit peradangan gastrointestinal ataupun jika merkuri tersebut telah tersimpan untuk jangka masa lama di dalam saluran pencernaan. Merkuri yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pembuluh darah dapat menyebabkan emboli paru disebabkan oleh merkuri yang bersifat larut dalam lemak. Merkuri elemental mudah untuk masuki laluan saluran darah otak dan transita di otak. Merkuri akan berakumulasi di korteks, cerebrum dan cerebellum sehingga mengganggu fungsi enzim dan transport sel. Pemanasan logam merkuri membentuk uap merkuri oksida yang bersifat korosif pada kulit, selaput mukosa mata, mulut dan saluran pernafasan.
Akhir sekali, penggunaan merkuri dalam produk ini dapat meninggalkan kesan sampingan kepada kulit wajah manusia. Produk yang dipanggil timbang kilo ini mengandungi bahan yang terlarang sama ada semula jadi ataupun tidak. Tubuh badan setiap individu mempunyai tindak balas yang berbeza terhadap produk yang digunakan. Hal ini kerana ianya bergantung kepada tempoh penggunaan. Ada yang mendapat kesan negatif yang teruk, ada juga yang mendapat kesan yang sederhana dan juga tidak mendapat kesan langsung. Sekiranya tidak berlaku kesan pada wajah, berkemungkinan ianya berlaku seperti kerosakan saraf dan buah pinggan. Kita juga tidak nampak apa yang berlaku dalam tubuh badan kita. Merkuri ini adalah bersifat menghakis lapisan epidermis kulit. Penggunaan yang berterusan akan menyebabkan kulit mudah mengalami kering. Produk pencerah kulit adalah berbahaya kepada kesihatan dan telah diharamkan di banyak negara. Walau bagaimanapun, terdapat laporan produk tersebut masih lagi disediakan kepada pengguna dan masih diiklankan di internet. Kesedaran awam perlu dibangkitkan mengenai jenis-jenis produk dan produk tertentu yang mengandungi merkuri dan risiko yang berkaitan dengan pendedahan merkuri. Penggunaan merkuri amat berbahaya dan patut dielakkan penggunaannya dalam kehidupan seharian, khususnya dalam produk kosmetik atau produk kecantikan. Kesan sampingan merkuri yang bahaya bukan dapat sahaja memberi kemudaratan kepada kulit, namun ia juga mampu merosakkan sel-sel di dalam tubuh pengguna itu sendiri.